Haris Aswadi bin Harun merupakan Pegawai Pembangunan Usahawan untuk Giat Mara Negeri Wilayah Persekutuan. Sebelum kita mulakan majlis taklimat kita pada hari ini, lebih baik kita mulakan dengan ummu kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kena Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang dapat menghadirkan diri pada hari Minggu lah, hari cuti ni, untuk mendengar taklimat daripada Dewan Perniagaan Profesional Malaysia. Selamat datang diucapkan kepada Cik Helmi dan juga Coach Rozi, yang dihormati Puan Nurul Azimah Muhammad Ani, Pengarah Giat Mara Wilayah Persekutuan, pengurus-pengurus, cikgu-cikgu dan usahawan-usahawan sekalian. Okey. Tanpa berbuang masa, saya akan serahkan platform ini untuk penerangan kepada Cik Elmi atau Coach Rozi. Saya serahkan terus pada Coach Rozi lah untuk memberi penerangan. Persilakan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat-sihat sahaja, kekal positif, kekal bersemangat walaupun ada yang PKPB, PKPD has been almost 2 years ya. Tapi kita tahu walaupun kuat-kuat kita kita perlukan sedikit semangat daripada kawan-kawan, insyaAllah. Saya bukan nak cakap motivasi hari ni. saya nak berkongsi tentang digital. Okey, terima kasih banyak kepada pihak Giat Mara Wilayah Persekutuan dan Mara juga kerana memberi peluang kepada kami di PPM untuk memberi perkongsian tentang geran digital khas untuk pembinaan website dan e-commerce. Okey, hari ini saya mungkin akan berkongsi sedikit tentang pendigitalan dan juga consumer intelligence bagi memudahkan kita meningkatkan kita punya jualan. Okey, sebelum tu saya share dulu skrin saya. Semua berniaga, semua usahawan kan dekat dalam ni? Mungkin boleh chat sikit kat saya dekat chat box boleh. Apa khabar semua? Boleh nampak skrin saya ke? Okey. Kalau tak nampak, ada yang tak jelas boleh unmute dan bagi tahu sebab saya tak nampak tuan puan di sana. Okey, sebab saya fokus dekat skrin. Okey. Okey, taklimat hari ini berkenaan dengan taklimat geran pembinaan website dan e-commerce anjuran Giat Mara Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah kita ada 68 orang setakat ni. Okey. Alright, sebelum tu izinkan saya untuk kenalkan diri saya. Saya merupakan usahawan macam tuan puan. Saya ada beberapa bisnes yang saya jalankan sejak lebih 25 tahun yang lalu Okey, dan salah satunya saya ada selain daripada training and consultation, saya ada wedding hub yang ditutup sepenuhnya secara rasmi bulan 6 tahun lepas saya bekerjasama dengan hotel 5 bintang dan 4 bintang untuk wedding, dan saya ada bisnes F&B kita supply ke airline, kita supply ke Family Mart kita supply ke Aeon juga. Itu pun agak terkesan juga. Dan saya ada juga bisnes IT dan beberapa bisnes yang kecil-kecil lah Okey, dan saya merupakan industry expert coach dan industry expert dalam bidang branding dan marketing. Saya merupakan business coach lah ini adalah portfolio saya saya merupakan Islamic Financial Planner dan Special Committee Advisor penasihat jawatan kuasa khas yang dilantik oleh Dewan Perniagaan Profesional Malaysia. Okey, ini adalah sedikit portfolio saya. Saya merupakan
Coordinator dan Sekretariat untuk MPC dalam bidang retail dan F&B. Jadi saya facilitate dan saya bridging the gap between usahawan dengan industri retail dan F&B kepada agensi-agensi yang tertentu. Dan saya juga program owner untuk Bahtera selama 4 tahun, strategic partner kepada My IPO. Kalau cakap branding ni, memang My IPO adalah rakan karib kita. Jadi saya mengajar branding, bukan sahaja mengajar IP tetapi juga mengajar branding dalam dan luar negara. Okay. Jadi saya terangkan portfolio saya ni supaya nanti tuan-puan senang nak tap apa benda yang diperlukan, insya-Allah boleh rujuk. Dan saya merupakan konsultan berdaftar dengan Mara. Terima kasih banyak Mara. Okay, certified trainer dengan HRDF, industry partner, Politeknik, College Community Raup dan Politeknik Johor dengan PD. Okay, dan ini adalah appearance saya sebagai trainer dan mentor. Saya pernah menjadi panel judges untuk The Entrepreneur TV3 dan appear di beberapa media lah. Jadi saya tidak tak nak panjang lebar lagi, tetapi apa yang saya boleh katakan dalam masa sekarang dengan portfolio saya sebagai industry business coach, saya banyak menjalankan program-program latihan, terutamanya sekarang ni during the pandemic, saya menjalankan program untuk mereka yang terkesan dengan pandemik, iaitu New Hiring 3.0. Jadi sesiapa yang perlukan dana untuk hire pekerja baru, kerajaan akan bagi bantuan 40% gaji setiap bulan selama 6 bulan. Ada yang tak tahu tak benda ni? Mungkin boleh share kat saya. Sebelum saya buka ruang untuk digital grant ni, ada tak yang tak tahu lagi tentang ini? Mungkin boleh cakap saya tak tahu. Okay. Alright. So sesiapa boleh pihak Giat Mara saya kongsikan sedikit ni. Okey, sesiapa yang nak hire pekerja baru bermula pekerjaan 15 Jun, mereka boleh memohon new hiring incentive yang dapat 40% bantuan gaji daripada kerajaan, dan pekerja itu akan dilatih selama 5 hari ditanggung sepenuhnya oleh Perkeso. Itu pertama. Nombor 2, pekerja yang dah diberhentikan kerja, mereka juga ada bantuan dana, mereka boleh memohon dan layak sekiranya kriteria menepati, mereka layak untuk dapat 80% gaji untuk bulan pertama dan menurun sehingga bulan ke-6 30% daripada Perkeso, sementara mencari pekerjaan. Okay. Dan ini adalah nanti mereka akan dilatih untuk upskill, upskill selama 5 hari ditaja sepenuhnya oleh Perkeso. Dan ketiga, ada geran juga untuk MDAG, yang mana untuk latih pekerja, menggajikan pekerja, dan saya ada juga uruskan untuk e-trade, yang mana boleh dapat geran daripada Matrade sebanyak RM20,000 setahun untuk mempromosikan dan menggunakan e-dagang cross border. Yang ini insya-Allah semua ni kalau diberikan izin oleh pihak Giat Mara, kita bolehlah mohon untuk adakan taklimat khas. Boleh tuan, puan? Okey. So saya tak nampak slide. Ada slide ke? Tak. Yang ni tak ada slide. Saya cakap saja. Okey. Alright. Okey. Ni baru nak slide. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini, secara kasarnya kita nak lupakan dulu, nak ketepikan dulu masalah COVID. Kita anggap kita adalah dalam situasi biasa sekarang ni. Okey, apakah punca-punca satu-satu perniagaan tu gagal, Ini adalah research yang dijalankan di Amerika Syarikat, tetapi saya melihat dia tidak jauh daripada apa masalah yang berada di Malaysia. Okey. Masalah pertama adalah not enough financing, Usahawan bila dia dah berkembang, especially dalam masa sekarang, kita turn into digital, almost everything, Siapa yang tidak digital, mereka akan tertinggal.
Ada pula yang cakap mereka akan meninggal. Itu bahasa kasarnya. Okey, tetapi kita boleh katakan sesiapa yang tak digital mereka akan tertinggal. Okey, nak digital pun dia perlukan funding, ya. Dan secara keseluruhan saya boleh katakan daripada research ni, usahawan yang gagal adalah disebabkan bukan saja tidak cukup keuangan tetapi kekurangan pengetahuan untuk mengurus keuangan sendiri, ya. Dan faktor keduanya adalah bad marketing, ya. Tidak ada strategi tertentu dan mungkin tidak faham tentang pemasaran sendiri, ya. Ramai usahawan kita yang terjun, ya, kemudian baru cari pelampung. So sebenarnya ini antara faktor yang kedua, ya, yang menyebabkan seseorang usahawan itu gagal, ya. Ketiga, mereka expand too fast, terlalu cepat berkembang, tiba-tiba sale naik mencanak-canak, ya, which is the team is not ready, the production not ready, the system is not ready. Ini adalah dia salah satu faktor juga, ya. Dan keempatnya adalah usahawan ni remaining rigid, maksudnya tak nak berubah. Kalau itu yang dia buat, itu sahajalah dia buat, ya. Ataupun dia kata saya boleh kongsikan pengalaman saya masa saya bercakap tentang digital ini adalah pada 2008. Masa tu bila saya cakap in future, ya, dalam 2-3 tahun akan datang, ya, semua akan mencari maklumat di hujung jari. Maksudnya mereka akan Google. Masa tu semua macam terpinga-pinga. Tetapi sekarang ni katalah kita pergi ke mana-mana pun kawasan yang baru, contoh pergi ke Terengganu. Kita nak cari makan sedap di Terengganu, kita buat apa? Kita akan Google, betul tak? Okay, so ini adalah satu faktor kenapa usahawan gagal, sebab dia tak nak berubah, ya, dia nak remain macam tu, ya, remain traditional, okay. Okay, and poor business plan, ya, tak ada business plan yang betul, ya. Ini menyebabkan sesuatu usaha perniagaan itu gagal. Dan ada satu faktor yang paling besar mengikut kajian Bureau of Labor Statistik 2020 oleh di US, ya. Kebanyakan usahawan tidak, ya, menyiasat pasaran ataupun tidak mengkaji pasaran yang dalam bisnes mereka sendiri. So ini bahaya sebenarnya, okay. So, macam mana nak siasat pasaran? So, salah satu cara adalah buat market research, ya. Market research ni sebenarnya dilakukan oleh usahawan-usahawan ataupun industri-industri besar yang ada modal capital yang sangat besar, resources yang cukup untuk melakukan research. Ataupun kita boleh berikan pada pihak ketiga. Saya nak tanya dekat sini, mungkin boleh share dekat chat box ataupun boleh unmute, ya. Ramai tak yang sebelum nak buat bisnes ataupun sebelum nak keluar produk baru, buat research tentang pasaran, kehendak pelanggan, behavior pelanggan? Mungkin ada atau tak ada, boleh cakap dekat chat box. Saya tak nampak chat box saya ni. Okay, so bila kita nak buat market research, resources, high budget, strategi perlu betul, project based. Okay, melalui pengalaman saya, lebih daripada saya buat coaching bermula daripada 2008 saya dah start, ya, 2012 secara serius. Jadi sekarang ni dah lebih sebenarnya dalam 11 lebih 10 tahun dah, ya, dan 13 tahun saya buat training and coaching. Berdasarkan pengamatan saya, usahawan memang kurang buat market research. Saya tanya, produk you pergi tanya berapa orang kat luar, okey? Siapa yang suka? Sebelum masuk market, ya, tak ramai yang buat, okey. Cara kedua adalah cara yang lebih mudah. Kita gunakan consumer intelligence. Yang mana consumer intelligence ni merupakan salah satu platform, ya, yang disediakan oleh pihak ketiga ataupun kita boleh katakan sharing economic platform lah, ya. Jadi platform ini dia dah mengumpulkan data-data maklumat daripada responden mereka yang mereka hire dan memahami behavior mereka sendiri. Maksudnya mereka akan hantar, contoh mereka hire Tuan Haris, ya. Tuan Haris, dia kaji Tuan Haris punya karakteristik macam mana. Kalau Tuan Haris pergi makan, suka makan apa, makan dengan siapa, di mana, bila, ya, kemudian cara makanan macam mana, atau suka masak sendiri ataupun suka
beli siap, semua dia tahu. Kemudian handphone apa Cik Haris pakai, ya, bila masa di rumah suka buat apa, suka browsing ataupun suka tengok social media apa yang Cik Haris guna, semua kita akan tahu karakter itu berdasarkan keseluruhan behavior seseorang. Dan bila bergaul suka cakap pasal apa pun tahu, ya. Okay. So consumer intelligence adalah market intelligence yang memberi data, bukan informasi email, nombor telefon, tak. Dia untuk memahami pelanggan supaya kita dapat communicate ataupun engage dengan customer kita dengan lebih jelas. Apa yang saya cakap ni semua akan relate dengan e-commerce nanti, ya. Okay. So, boleh saya katakan consumer intelligence ni ia adalah data driven, ya, sharing economic and on fingertip. Kita boleh dapat maklumat di hujung jari, ya. Okay. So, kenapa kita perlu siasat market kita ataupun kenapa kita kena buat analisis kepada pasaran kita? Ada 5 perkara, ya, kenapa kita perlu buat market analysis ni ataupun market research. Pertama adalah untuk kita kenal pasti supplier kita sama ada they have the power ataupun kita we have an option. Okay, maksudnya kalau kata dia pembekal chip ataupun pembekal sos ataupun pembekal cheese, okay, adakah dia yang kontrol? Dia seorang yang kontrol ataupun monopoli. Jadi kita kena dengar je cakap dia. Okay, harga apa dia letak pun kita terpaksa ambil. Itu adalah supplier power. Okay, ataupun kita ada option. Okay, ada option supplier A, supplier B, supplier C. Jadi kita boleh buat perbandingan harga, perbandingan kualiti. Okay, ini adalah market research yang perlu kita buat. Okay, dan threats of new entry. Kita kena kenal pasti dalam kita punya perniagaan, siapakah pemain-pemain industri yang baru masuk, okey, menjual produk yang sama dengan kita atau lebih kurang sama. Okey, kita kena pastikan kita faham dan kita tahu siapa mereka, ya. Dan degree of competition. This is kita nak tengok apa yang kita punya pesaing lakukan, ya. Kita nak tengok, kita akan buat competitor analysis kat sini, ya, apa yang dia buat, apa yang dia tak buat, apa kelebihan kita berbanding mereka. Jadi bila kita faham ketiga-tiga perkara ni, kita akan lebih maklum, ya, untuk memahami karakter pelanggan, apa yang pelanggan nak daripada bisnes yang kita lakukan. Okey, ketiga-tiga perkara ni saya boleh lakukan, ya, biasanya saya akan lakukan bersama-sama usahawan yang perlukan bimbingan, dan usahawan sendiri boleh lakukan sendiri sebenarnya, ya. Ini kita boleh buat secara manual, bertanya, buat research, boleh Google, ya, sebab data-data ni ada di Google. Tetapi dua perkara ini, threat of substitution dan customer power, kita tak boleh control kecuali kita betul-betul faham behavior dia. Macam saya cakap tentang Cik Aris tadi. Okay, customer power adalah customer yang dia boleh menentukan sendiri pilihan dia. Dia contoh kita jual burger, okay, burger, dia ada pilihan Burger King, burger McDonald, dia ada A&W, kemudian dia ada burger Haris, dia ada burger Otai Burger ke, dia boleh buat perbandingan sendiri, ataupun dia minat makan burger Lizzo ke, contoh, ya. Okay, jadi customer ada power control untuk membeli, dia boleh buat perbandingan sendiri. Jadi kita perlu buat analisis, okay, kenapa pelanggan suka burger yang dia nak tu, okay. Dan kita tak boleh analisis secara manual, berapa ramai orang kita nak tanya, okay. Hanya dengan consumer intelligence sahaja kita boleh faham, okay, boleh faham apa yang customer suka dan tak suka. Itu burger, pakaian, kita ada 24 archetype lah sebenarnya untuk nak menganalisis karakteristik ataupun behavior pelanggan, okay. Dan keduanya yang kita tak boleh buat secara manual adalah threat of substitution. Okay, threat of substitution adalah matlamatnya sama. Maksudnya dia nak makan burger. Saya bagi contoh burger, dia nak makan burger, dia tujuannya adalah apa? Objektifnya adalah kenyang. Okay, tetapi
dia ada karakter berbeza. Dia jenis orang yang homely type, okay? Dan dia suka buat aktiviti masak di rumah. Dia suka chef me, kalau dia punya archetype tu nama dia chef me, okay? Jadi dia tak suka beli burger yang dekat luar tu. Dia akan beli roti burger sendiri, dia akan beli patty sendiri, ya. Dia akan buat design burger dia sendiri. Jadi itu adalah trait of substitution. Maksudnya behavior berbeza, ya, cara marketing pun berbeza, pendekatan pun berbeza, message kita nak hantar kepada pelanggan begini pun berbeza. Jadi dua perkara traits of substitution dan customer power ini hanya boleh dilakukan oleh consumer intelligence. Okay. Right, saya nak bagi satu senario. Pernah dengar tak cerita The Blind Man and the Elephant? Okay. Apa akan jadi kepada kita sekiranya kita tidak menganalisa market kita, ya, menganalisa pasaran produk-produk kita ataupun bisnes kita, okay, kita akan menjadi salah seorang daripada 6 orang buta ni. Ya, 6 orang buta ni dia kita bayangkanlah dia buta, ya, dia tak nampak. Sorry sekejap, buta. Okay. So, sekejap ya. Okay, so 6 orang buta ni dia akan melihat, ya, setiap part, ya, dalam dekat badan gajah tu pada angle yang berbeza. Bila orang tu pegang, contoh pegang ekor, okay, dia pun buat assumption, okay, dia pun buat assumption, dia kata, oh, ekor ni tali kot, okay. Yang pegang belalai pun pula dia kata ular kot. Yang pegang badan ni dinding, yang pegang kaki mungkin batang pokok. So setiap angle yang mereka lihat adalah mereka buat perception sendiri. Sama juga dengan kita sebagai usahawan. Kalau kita tak buat market analysis kita akan melihat produk kita pada satu sudut sahaja. Okay? Alright. Alright. Apa pentingnya bila kita nak mula mendigitalkan perniagaan kita? Okay. So tadi saya dah bagi tahu consumer intelligence, ya, apa masalah-masalah usahawan sendiri bila melihat pada satu sudut. Okay. Dan bila kita nak buat digital marketing, ya, digital marketing adalah perkara yang sangat penting bila kita nak mula mendigitalkan perniagaan kita. Okay. 4 major elemen dalam digital marketing adalah kita perlu faham customer segment. Okey, saya nak sentuh sikit customer segment. Sebelum saya berjumpa dan mengaplikasikan consumer intelligence, saya membantu usahawan untuk membuat customer segmentation. Saya guide, ya, tetapi bila kita guide, kita akan assume. Maksudnya, oh, pelanggan saya sasarkan berumur 20 ke 30 tahun, ya. Dan satu lagi 30 ke 40 tahun. Kita assume, ya. Tetapi kita tak tahu mana yang akan memberi impact ataupun memberi bisnes kepada kita. Jadi saya dan mentee saya biasanya kita akan buat split test. Pernah dengar split test kan? Okey. Jadi bila kita buat split test, pertama dia akan makan masa. Nombor 2 adalah dia akan makan belanja. Ya, sebab design perlu berbeza, ya. Kalau umur 20 ke 30, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita berbeza dengan bahasa dan cara komunikasi kita dengan umur 30 ke 40 ataupun 40 ke 50. Kalau contoh umur 40 ke 50, mereka tak ramai yang gunakan Instagram. Okey. Bila umur 20 ke 30, mereka memang fokus kepada Instagram dan Twitter. Jadi kita perlu buat split test supaya kita dapat capai pelanggan kita. Okey. Tetapi masih split test sebab kita assume, ya. Elemen kedua yang sangat penting adalah value proposition. Di mana value proposition produk kita, apakah value proposition produk kita yang kita nak persembahkan kepada pelanggan, yang kita nak berikan kepada pelanggan kita. Okay, so kita kena identify. Yang value ini pun kalau kita nak keluarkan sendiri
satu persatu tanpa memahami pelanggan kita secara menyeluruh, memang kita tak akan dapat the top notch result. Okay, so marketing tool, marketing tool kita yang decide kita nak gunakan video ke, kita nak gunakan poster ke, apakah marketing tools yang kita nak pilih. Bila kita buat sendiri, kita akan kebanyakan agak-agak dan berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengalaman orang lain. Mungkin kita ambil orang ni dia buat aktiviti ni berjaya, mungkin kita replicate, mungkin kita duplicate, tetapi kita kena tahu apa yang orang buat tidak semestinya sesuai dengan bisnes kita. Okay? Dan keempatnya adalah platform. Selepas dah kenal pasti marketing tools, kita nak kena pilih platform apa yang kita nak gunakan. Okay? Sama ada macam tadilah saya cakap Twitter ke, Facebook, Instagram, kemudian TV ke, radio ke, masih relevan ke TV. Kita nak tahu masih relevan ke TV, ada orang lagi ke tengok TV. Dengan consumer intelligence, kita akan tahu semua empat perkara penting ni untuk kita faham. Jadi bila kita buat marketing tool kita, dia lebih engage dengan pelanggan. Sama ada saya nak bagikan 3 tips untuk boleh salin siapa nak salin. 3 tips untuk kita buat marketing tool untuk engage. Ada 3 perkara. Pertama adalah bila kita buat marketing tool kita, adakah kita menggunakan fakta-fakta. Okay? Fakta contohnya vitamin C daripada produk saya ni 7 kali ganda lebih daripada lemon. Itu adalah fakta. Ataupun kita nak gunakan yang kedua, kita nak gunakan emotion. Contoh macam telekong Siti Hadijah. Dia gunakan apa? Mak teringin nak pakai telekong Siti Hadijah. Itu adalah menggunakan emosi. Ataupun iklan Maggi. Dia masakkan, dia kerja, ibu yang berkejaya. Jadi kita faham karakter. Ibu yang berkejaya, dia sibuk, dia tak ada masa nak masak. Anak dia letakkan kad, selitkan gambar Maggi. Jadi dia pun teringat dia masak Maggi. Itu adalah emosi. Emosi kasih sayang. Dan keempat adalah menggunakan propaganda. Propaganda ni perkara yang direka-reka. Direka-reka. Contoh, tudung nombor 1 pilihan wanita di Malaysia. Siapa yang letak nombor 1? Dia sendiri. So it's a propaganda. Okay. Right. So consumer intelligence. Alright. Macam mana kita nak turn data menjadi informasi dan menjadi knowledge kepada kita supaya kita boleh turn dia jadi insight. Dan kita boleh lakukan dia sebagai mendorong kita untuk melakukan kita punya tindakan. Pertama yang kita kena buat, research, strategi, planning, segmentation and activation. Semua ni akan dilaksanakan dalam e-commerce kita nanti. Okay? Alright. So, kita kena pastikan kita always on research, jangan berhenti. Saya nak tanya berapa ramai yang buat research? Okay, ada yang pernah. Berapa kali buat research setahun? Kepada berapa orang, So, kalau kita buat research daripada 10 tahun dulu kita buat research, sekarang tak buat research lagi, maksudnya kena buat dah, kena revamp dah business model. Okay, so kemudian kena susun strategi and faham kepada siapa, apa yang kita nak bagi dan kepada di mana kita nak pasarkan produk kita, and kena understand kenapa pelanggan nak perlukan produk kita, dan kita kena faham the behavior and persona archetype customer value index ni melalui segmentation, dan barulah kita kepada aktiviti pemasaran. Alright. So, bercakap tentang saya duk bercakap-cakap pasal consumer intelligence ni. Ada tak yang nak tahu harga? So, ini adalah pasaran, pasaran satu platform yang menyediakan consumer intelligence. Okay, consumer intelligence biasanya digunakan oleh syarikat-syarikat besar macam Maggi, macam Nestle, semuanya 100,000, 5 angka ke 6 angka ke atas lah. Dan minimum package-nya adalah 12,000 setahun. Ini saya tunjukkan di sini. Saya tukarkan pointer sekejap. Okey, 12,000. Sekarang dia ada promotion 6,000. Dapat consumer intelligence sahaja. Okey. Dan dia ada package 20,000, 80,000 dan 120,000. So, saya memandang ini adalah sebagai satu
obstacle ataupun challenges untuk usahawan kita yang kecil-kecil yang baru nak bermula, especially during the pandemic, ini sebagai cabaran. Macam mana kita nak engage this kind of technology when we have obstacle. Okay, jadi saya bantu usahawan ya untuk macam mana nak digitalkan bisnes ya dengan kerjasama smart partnership ya. Smart partnership saya lakukan bersama Datel Consumer Intelligence dan Easy Store, iaitu platform omni-channel. Nanti saya terangkan apa tu omni-channel. Siapa yang tak faham ya, saya pasti ramai kot yang dah faham apa tu omni-channel. Okey. Jadi dalam bisnes apa yang perlu kita digitalkan untuk tingkatkan jualan kita. Okey. Ada beberapa aktiviti pendigitalan sebenarnya saya dah bagikan kepada 4. Bila saya di MPC, kita mempromote ya, promote untuk usahawan digitalkan pemasaran mereka. Okey. Keduanya adalah digitalkan payment. Ketiganya adalah digitalkan operasi perniagaan. Okey. Dan keempatnya digitalkan transaction. Maksudnya transaction ni adalah e-commerce yang saya akan cerita nanti. Okey, apa yang perlu didigitalkan dalam e-commerce? Pertama, kita perlulah ada POS system. Okey, dan kita perlu ada inventory system, sales untuk nak monitor sales performance ya. Mesti ada auto reply message dan perlu ada digital payment dan perlu ada website platform tu sendiri dan marketplace. Okey. Kenapa saya tulis sini marketplace? Okey, bila kita ada website tetapi website kita tu orang belum ramai tahu, traffic tak akan banyak ya. Jadi bagus untuk kita tag terus dengan marketplace supaya ada traffic flow dekat our website ya. Dan perlu ada aktiviti-aktiviti mempromosikan website tu barulah ada traffic. Kalau tak ada, website kita akan jadi gajah putih, just macam information, dia tidak bernyawa. Okey. Apa yang kita nak lakukan di sini adalah e-commerce kita menjadi satu platform orang membeli belah, berinteraksi, dia alive, ya, dia macam pasar raya sebenar. Okey. Right. So masalahnya, are you ready for this? Are you ready for this? Okey. Ramai usahawan yang tak ready. Why? Apa challenge? Okey. Challenge adalah lack of awareness of digital transformation impact. Usahawan sendiri tak faham, dia tak tahu apakah impact bila kita digitalkan perniagaan kita ini kepada bisnes. Sebenarnya dengan digitalkan perniagaan, kita boleh mempercepatkan proses penjualan. Dia tak menua lagi. Okey, tujuan kita hanya 3 bila kita nak digitalkan perniagaan kita. Pertama adalah kita nak meningkatkan jualan. Nombor 2 adalah kita nak mengurangkan kos. Nombor 3 adalah kita nak meningkatkan jualan, mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti. Okay, so 3 major element sahaja yang kenapa kita perlu jump into digital ya. Dan masalah kedua usahawan adalah tak cukup modal. Okay, nak digital tapi semua nak kena bayar. Okay, kalau nak buat website sahaja dah 3-4 ribu. Okay, nak masuk e-commerce semua 5-6 ribu. So itu adalah antara masalah usahawan ya. Dan mereka yang nak ada website sendiri tak ada expertise, teknologi expertise, nak buat coding apa semua ya. So ini masalah ketiga. Masalah keempat adalah mereka tak ada team yang dedicated, okay, yang nak handle back end of the e-commerce platform tu sendiri. Challenge yang keempat adalah usahawan tak ada proper marketing plan ya. Keenam, mereka tak faham ataupun tak buat aktiviti untuk backup plan. Okey, ini yang berlaku sekarang. Bila berlaku dulu bila kita kata kerajaan dah promote digital ni sejak lagi dalam 2012 tak salah saya. Okey, tapi tak ramai kita yang betul-betul ambil pusing ya. Jadi bila dah masalah pandemik ini berlaku, masing-masing like macam alamak, I'm not digital. Saya tak daftar lagi dengan Foodpanda. Saya tak ada lagi digital payment. So kelam kabut sikit lah, agak kelam kabut ya. Dan masalah ketujuh adalah
mereka usahawan-usahawan keliru nak pilih platform yang mana satu, ya. Masalah ke-8, tak ready untuk teknologi adoption, dan yang masalah 9 lagi worst, tak tahu nak start daripada mana. Siapa yang macam ni? Okay. Alright. Okay, saya nak kongsikan hari ni kita akan menggunakan insyaAllah, ya, menggunakan Omnichannel yang mana satu platform kita boleh gunakan untuk pasarkan produk kita di multi-channel. Maksudnya multi-channel, siapa yang ada di Shopee? Okay, siapa yang ada jual produk di Lazada? Dekat Facebook ada tak jual? Okay, WhatsApp, siapa yang buat WhatsApp, WhatsApp marketing, dah buat copywriting, gambar semua kat situ. Lepas tu orang WhatsApp pula, you nak kena attend, lepas tu orang tak beli. Kerana kenapa biasanya tak lambat closing? Sebab proses pembelian tu susah, ya. Pelanggan rasa susah. Jadi bila meniaga walaupun di WhatsApp, ya, sebanyak mengikut consumer intelligence, rata-rata rakyat Malaysia membeli ataupun memang menggunakan WhatsApp. Okey, menggunakan WhatsApp. Okey. Dan kita boleh dalam multi channel ni juga boleh link kepada Lazada, Shopee, Google Shopping, Facebook Shop. Ada 13 channel sebenarnya. Ada banyak channel, hanya menggunakan satu website, your own website. Tanpa nak pergi sekejap buka Shopee, sekejap buka Lazada, you know. Ini antara brand-brand yang dah menggunakan Omnichannel yang kita buat, ya. Okay. Alright. Apa Omnichannel ni buat? Apa tuan-puan dapat bila nanti di akhir nanti saya kongsikan untuk banner website ataupun e-commerce ini, ya. Kita akan boleh senaraikan, ya, produk-produk di banyak channel tetapi hanya menggunakan website tuan-puan. Okey, nombor 2, boleh synchronize semua produk, okey, order, customer, data dan inventory di dalam website tuan-puan. Maksudnya contoh, ya, saya jual tudung, ya. Saya pengasas tudung Qrenda, hijab fashion, ya, tudung dan pakaian muslimah berjenama Qrenda, ya. Saya invent mesin jual tudung pertama di Malaysia. Boleh type, ya, boleh type mesin tudung pertama di Malaysia, akan keluar nama saya. Okey. Jadi bila dekat inventory ni, okey, katalah saya jual tudung, saya hanya tinggal satu saja warna hitam di dalam inventory saya. Tetapi sales channel saya ada di Shopee, Lazada, dekat Facebook, dekat WhatsApp, semua saya blast. Tapi bila terjual di Shopee, masa tu saya tak tengok, dan dalam masa yang sama Lazada pun jual. Apa jadi? Okay, kita akan kekurangan stok, betul tak? So bila kita kekurangan stok, kita nak PM balik customer, dia dah mengurangkan kepercayaan pelanggan kepada kita. Jadi dengan menggunakan platform Omnichannel ni, kita tak perlu risau dah. Sebab bila terjual di platform Shopee, contoh, automatik di Lazada ataupun contoh di Zalora, ya, automatik dia akan jadi kosong, ya, sebab dia sync dia punya inventory record. Okay. Dan ketiganya, ya, usahawan boleh run marketing campaign sendiri, ya, menggunakan platform ini. Boleh letak promotion, discount, ya. Kemudian kita boleh terima bayaran daripada local dan worldwide punya payment platform. Okay. Dan penghantaran boleh dibuat dalam dan luar negara ikut apa yang kita pilih, ya, dan boleh tracking. Itu yang penting, boleh tracking daripada website kita sendiri. Okey. Kemudian kita boleh dapatkan business report, kita boleh tahu jualan di Facebook berapa, jualan di Shopee berapa, di WeChat, di WhatsApp, dan kita boleh tahu juga apa produk yang paling laris, macam tu. Apa produk yang tak berapa nak laku, mungkin dalam perancangan kita akan datang kita tak perlulah buat lagi produk tu. Okay, so caranya adalah mudah saja, customer hanya browse dekat mana-mana platform yang dia nak, kemudian dia
shop ya, dan check out. Kemudian dia punya order akan masuk dalam Easy Store. Easy Store meaning you punya platform, you punya website, katalah nama saya, katalah brand saya www.qrenda.com. Bila kata membeli saja, orang membeli di Shopee, saya boleh dapat notification dalam saya punya website sendiri. Okay. Kemudian you hanya perlu fulfill order dalam satu platform. Jadi tak perlu nak buka 2-3 platform. Ya. Alright. So kalau dekat sini kita katakan ya, browse your product, review, order and place and pay now. Ini business di WhatsApp. Okay. Kalau kita jual di WhatsApp, biasanya pelanggan kena PM kita kena jawab satu-satu. Yang ini tak perlu. Ya, you share sahaja produk, dia akan klik link, dia akan tanya, kita boleh buat auto, maksudnya dia terus kepada pembelian. Ya. Alright. So boleh proses order terus, ya, dia akan masuk notification macam saya cakap tadi. Dan sales channel, okay, saya rasa saya stop sharing sekejap. Okay. So far tuan, puan, ada yang nak tanya ke? Sikit, saya buka sikit lah. Nombor 3 sangat mahal. Okay, dah ada yang tanya-tanya dah. Saya tak, sebab bila saya buka skrin saya tak nampak pertanyaan dah, Puan Pengarah. Okay, Puan Azimah. Okay, dah habis duit. Puan ada pula yang buat website menipu, Masya Allah. Okay, mismanage stock, scary, betul. Saya ada pengalaman, sebab tu saya boleh cakap. Ya. Sangat scary kalau kita manage jualan, lepas tu tiba-tiba tak ada stok, menggelabah memang. Okay, saya teruskan ya. So far okay semua ya? Soalan, siapa? Cik Lokman. Cik Lokman ada nak tanya soalan apa? Ke nak take note akhir nanti baru tanya? Assalamualaikum Puan Rozi, lama tak jumpa. Ya, Cik Lokman, apa khabar? Okay, soalan saya, kalau katakan kalau saya di bidang e-commerce, omni manager ataupun channel manager, kalau katakan stok kita kehabisan, adakah konsep pre-order itu valid atau tidak? Pre-order valid atau tidak? Kita boleh stated kalau dia nak, dia macam ni. Kalau you letak inventory, maksudnya produk tu dah ada. Ya, tapi kalau you nak pre-order, you kena stated kat situ pre-order. So people can understand. Jadi bila dia pre-order, dalam masa berapa lama you kena deliver. Can be apply. Okay? Jawab ya? Saya teruskan. Okay. Alright, sales channel di Facebook. Siapa yang menjual di Facebook selama ni kena buka pula Facebook, kena proses order kat Facebook. Lepas ni tak perlu dah, semua akan order di orang boleh order di Facebook. Customer boleh order di Facebook, customer boleh buat order di WhatsApp, tetapi you manage di your own website. Okay. So you boleh buat Facebook Live, bila orang tekan, bila orang nak tanya produk ke apa yang you jual, then dia boleh terus ke link website. Nampak tak sini Melissa Po tu. So dia ada buat pertanyaan. Available for now. Okay, florist product available for order now. Okay. Okay. Oh, sekejap. Saya tak share screen ya. Sekejap ya. Slide tak ada. Ya, dia tak keluar. Sekejap ya. Okay. Okay, alright. Ini session Facebook ya. Okay, dekat Facebook kita boleh buatlah, masukkan dekat Facebook punya kedai tu ya. Dan kita boleh juga buat Facebook Live, komen kita terus kepada, bila dia komen dia nak beli, terus kepada our website. Dia link terus kepada our website tanpa buka website kita. Dia terus buka di Facebook sahaja. Okay. Dan notification akan masuk dekat dashboard, you punya dashboard.
Okay. Dan boleh juga jual di Instagram. Okay, letak link terus website, orang boleh beli terus. Okay. Dan ini yang menarik. Sales channel mobile post, ini boleh download daripada Google Play, App Store ataupun Huawei App Gallery, yang mana kita ada satu features nama dia ada terminal dia ada external terminal. Okay. Boleh buat payment dekat situ, ya. So hanya scan barcode. Siapa yang ada kedai fizikal, in future dah tak perlu beli barcode dah. Dah tak perlu beli scanner, barcode scanner. Boleh pakai apps dalam handphone sahaja yang disediakan oleh Easy Store. Okay. Dah boleh buat payment, customer terus boleh buat payment, dan payment tu masuk kepada your payment platform yang you pilih lah. Kan dia ada banyak, ya, ada banyak nanti you boleh pilih. Dan setiap payment platform tu ada rate berbeza yang mereka charge. Okay, so ini adalah semua sales channel yang kita bekerjasama, ada banyak, okay, boleh integrate. So what we can do for you, how we help you, okay, apa yang pihak saya boleh bantu Tuan Puan. Pertama, kalau tengok butang pertama tu adalah kita akan bantu Tuan Puan untuk banner website Tuan Puan, okay. Maksudnya dari segi konten, Tuan Puan yang siapkan, okay, perlu ada gambar. Kita akan advise, saya sebagai business coach dan tim saya, yang akan bantu Tuan Puan konsep, ya. Maksudnya kita akan bagi template, okey, gambar mesti high resolution, description apa nak letak apa semua, dan kami akan validate, ya. Pembinaan website ni bukan masa seminggu dah siap. Tak. Kalau you dah ready, contoh bila nak buat website ni, you kena ada produk. Sama macam kita nak masuk Shopee kan. Kalau kita nak masuk Shopee, kita ada produk, gambar yang high resolution. Kalau Shopee dia tak berapa rigid, ya. Lazada dia sedikit strict. Kalau nak cakap Zalora, lagi strict. Okay, Zalora dia lagi strict. Jadi gambar mesti high resolution, kemudian description apa nak letak, kemudian harga biasa berapa, harga offer berapa. Okay. Yang ini Tuan Puan dari pihak Tuan Puan yang kena siapkan. Dan kita akan bagi guide apa nak letak, about us apa, you kena tulis lah, kena ada copywriting, ya. Dan kalau tak ada, you tak ada orang yang nak buat perkara-perkara contoh macam brand story ataupun about us tu you tak ready lagi, okay, boleh rujuk kepada saya dan saya akan bantu linkkan dengan orang yang boleh bantu you dengan harga yang affordable, ya. Kita ada team branding dan kita ada juga team copywriter, ya. So, apa pihak saya akan buat, pihak kami akan buat, tolong developkan Tuan Puan punya website dan e-commerce, ya. Sehingga boleh digunakan. Okey. Dan tak perlu pening-pening nak cari web designer, ya. Itu tadi platform yang kita dah siapkan. Kemudian web designer ni, okey, adalah orang yang akan design you punya banner, you punya apa promotion you nak buat untuk masa develop. Masa develop you boleh cakap apa benda yang you nak masukkan, contoh produk poster, boleh. Tapi ada beberapa design yang boleh kita tawarkan lah, ya. Contoh kalau banner, kita tawarkan 3 banner contoh macam tu. Jadi Tuan Puan kena tetapkanlah apa yang Tuan Puan nak. Jadi kita punya web designer and graphic designer akan buatkan untuk Tuan Puan. Okey, kemudian Tuan Puan akan dapat lagi apa? Consumer intelligence tadi yang saya cakap yang 12,000 tu, Tuan Puan akan dapat sekali dengan package ni. Okey, kita akan bantu set upkan website, set up e-commerce, kemudian linkkan dengan sales channel Tuan Puan yang dah ada, synckan produk order customer data, you boleh upload guna Excel, masukkan. Inventory pun boleh upload guna Excel. Okay, boleh kita akan ajarkan macam mana nak buat marketing and promotion. Bukan kita yang buat, tetapi kita akan tunjuk Tuan Puan macam mana nak buat. Jadi selepas kita serahkan, ni macam saya banner rumah lah, saya banner rumah pintar ataupun kedai pintar.
Saya dah siap renovate, dah letak produk semua dah siap. Okey, bila saya serah kunci, tuan-puan kena handle sendiri, tetapi adalah support team selama setahun ya. Nanti saya terangkan dalam package. Okey, kemudian kita siapkan payment gateway. Kalau macam kedai biasa kan kita kena ada cash drawer tu kan, kena ada terminal payment, sama juga dekat website kita dah siapkan ya. Tetapi fee tu tuan-puan perlu bear lah, ikut apa platform yang tuan-puan pilih. Jadi fee untuk payment tu memang saya tak masukkan sebab dia berbeza-beza ya. Nanti tak fair lah kalau saya letakkan dia secara lamsam ya. Kemudian boleh link dengan ship local international order dengan harga yang lebih murah dari boleh saya katakanlah lebih murah daripada pasaran ya. Sebab Easy Store dia ada Easy Parcel anak syarikat dia ya, yang mana kita boleh linkkan sekali dia punya tracking dan pemprosesan order ya. Pemprosesan bukan order, pemprosesan delivery. Okey. Kemudian access business report. Ini semua ke-88 perkara dan 123 saya silap tu ada error. Okey. Right. So, saya nak tunjuk ini adalah case study daripada usahawan yang saya bimbing 2-3 tahun ni, okey. Dan case study ini saya lakukan sebelum saya menggunakan consumer intelligence sebab mereka pun baru mohon untuk geran digital untuk consumer intelligence dan saya ada 2 package untuk consumer intelligence. Saya ada branding, digital branding dan saya ada e-commerce. Yang tadi saya cerita e-commerce kan, kita ada lagi satu package digital branding. Okey. Dan Loseta ini adalah yang saya bimbing, usahawan yang saya bimbing, dia adalah kedai kek. Kedai kek dulunya nama dia Si Manis. Si Manis Bakery yang terletak dekat Ijuk, Nun sana, dekat tak adalah saya nak cakap je bertendangnya, tapi memang kalau kita nak sampai ke Ijuk tu agak jenuh juga, dah jauh ya. Jadi dulunya nama Si Manis, saya bantu dia rebranding kepada Loseta ya. Kemudian tengok sales dia masa dia jumpa saya 2018, hujung tahun 2018, sale dia hanya 220,000 setahun. Okey. Siapa tuan-puan yang ada sales macam ni 22,000 ni saya dalam 8,000 dalam tak sampai 20,000 sebulan ya. Dalam belah-belah ribu lah masa tu ya. Selepas tu dia ambil coaching dengan saya tak lama, dia ambil coaching dengan saya dalam 3 bulan macam tu ya, dan saya bimbing dia untuk rebranding, kemudian tu susun segala strategi pemasaran dia, betulkan segala SOP semua dan sales dia meningkat kepada 451,000 pada tahun 2019 ya. Dan pada tahun lepas ya, sales dia terus naik ya kepada 666,000. Lebih daripada 500,000 juta untuk kedai kek di Ijuk tu, saya rasa satu pencapaian yang sangat bagus sebab peningkatan sales dia yang kita lihat di sini adalah, bergerak pula saya punya slide sekejap ya. 198%. Banyak ke tak? Cuba komen sikit. Suka tak figure ni? Kan? So, bila bisnes besar, nampak masa dia jumpa saya, tim dia baru 2 orang. Sekarang ni dah ada, kalau up to date sekarang ada dalam 13 orang. Okay. Case study yang kedua adalah kedai kek di Parit Raja, di Honey Bakery. Ya, di Honey Bakery ni, saya pun bantu dia rebranding, suami isteri dia dulu kerja di UTHM, dah berhenti mengendalikan perniagaan sepenuh masa, dan suami dia lecturer, Dr. Zarafi. Dua-dua gandingan sangat hebat yang saya pergi ke Parit Raja tengok bisnes dia. Dan di Honey Bakery ni dia punya trademark sangkut ya, bertahun-tahun, daripada tahun berapa entah ya. Jadi saya sebab nama Honey di Honey tu dia sangat banyak dan banyak sangat objection ya. Jadi saya bantu dia rebranding kepada Astana Bakery ya. Saya bantu dia untuk identify dia punya customer segmentation, susun branding strategy, marketing strategy,
pilih distribution channel dan dia sekarang dah berada di Petronas, ya. Buat expansion plan, buat strategic plan, costing and pricing strategy, business automation, saya tolong dia untuk automatekan dia punya transaction. Maksudnya dia punya post system, inventory, HR, auto accounting, tax, everything semua menggunakan ERP system. Ini salah satu geran juga yang saya ada tapi saya tak sentuh untuk hari ini, dan saya bantu dia untuk buat business SOP, ya. Alright. So masa dia jumpa saya, sales dia adalah 1 juta. Tahun lepas 2019 meningkat 1.3 juta. Okay, dan 2020 tahun lepas sales dia meningkat jadi 2 juta. Ini dekat Parit Raja, ya, bukan dekat KL. Parit Raja. Okay, sales meningkat sebanyak 102%. Okay, dan sekarang up to date sales dia dah achieve 1.2 million, ya, up to date Jun, dan insyaAllah kita jangkakan dia akan achieve 2.6 million tahun ni. Okay, awesome tak? Awesome tak? Cuba share sikit. Saya nak tengok awesome tak? Cuba komen sikit. Awesome. Okay, so inilah peningkatan yang kita buat bila berguru. Pertama berguru, lepas tu adopt the technology. Kita jangan berhenti adopt the technology, ya. Memang kena kita pindah kalau kita tidak mahu tertinggal, ya. Jangan lihat kita bisnes kita kecil, kita tak boleh jadi macam tu. Boleh, you can, alright? You can, tetapi perlu susun strategi dan mengikut struktur-struktur bisnes sebenar. Cik Arif, saya baru habis kenalikan kursus asas keusahawanan, Cik Arif, 5 hari. 5 hari. Jadi perkara-perkara ni insyaAllah boleh kita laksanakan bersama Mara, ya. Saya sambung lagi tak? Nak tahu harga tak? Nak tahu harga tak? Okey, dah habis rasanya saya punya slide ni. Okey, sambung. Saya ingat untuk yang seterusnya boleh kita buka kepada Iswan lah. Apa? Nanti saya masuk harga. Saya masuk harga dulu Tuan Helmi kejap, ya. Baik. Saya buat package dulu. Okey. Siapa yang nak bercoaching dengan saya, dia ada package digital branding and marketing coaching and plus Voyager. Yang ini adalah coaching, saya akan coach, bukan group coaching, personal coaching. Personal coaching, satu company akan boleh pilih sama ada 3 bulan coaching atau 6 bulan coaching. Okay. Ini package berbeza. Dia ada 2 package saya cakap tadi. Kita ada digital branding coaching dengan e-commerce. Kalau e-commerce tak ada coaching. Okay. Tetapi boleh guide, boleh refer kat saya, boleh, no problem. InsyaAllah. Okay. Dan semua ni ada 50% ataupun maksimum lah digital grant. Okay. So package A 10,000, ya, 10,000 package ni, apa yang puan dapat adalah personal coaching untuk satu company, ya, selama 2 jam satu hari untuk setiap bulan. Maksudnya 6 bulan coaching lah, ya, 6 bulan coaching selama setiap sesi tu 2 jam, ya. Dan kalau nak berjaya, mereka yang berjaya ni adalah usahawan yang ataupun student yang bagus lah, yang mendengar cakap. Maksudnya bila kita belajar, kita perlu implement. Saya selalu cakap dalam kelas, no point kalau kita belajar, lepas tu kita peram apa yang kita belajar dalam peti besi. Okay? Apa yang kita belajar, kita kena implement dan terus buat action. Kalau saya kata buat competitor analysis, terus buat. Saya bagi guide. Okay, nak buat competitor analysis, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Okay. Kalau nak buat branding, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Perlu buat. Okay, ada assignment dia. Dan insyaAllah dengan melakukan assignment, kita akan lebih faham kita punya business. Even kalau dalam branding pun saya akan ajar macam mana nak buat brand story, okay? Macam mana nak buat company profile, macam mana nak buat product profile, ya? Semuanya akan diajarkan, ya. Social media punya content, segmentation, banyak yang akan belajar nanti. Okay, kemudian tu group support, ya, kita akan buka group support selama 12 bulan. Akses kepada platform Voyager yang saya tunjuk tadi, consumer intelligence tu boleh
boleh dapat akses selama 12 bulan. Okey. Saya nak cakap kalau kita buat research, data yang kita ambil daripada Google ataupun even daripada statistik, yang paling latest kita akan dapat adalah data 2020, dia data 2019, dia upload 2020. Okey. Ataupun yang paling awal pun awal tahun 2020. Tetapi berbeza dengan consumer intelligence, kita boleh access data setiap 3 bulan dia akan renew data tu. Jadi sekarang kalau dekat Voyager sekarang kalau kita tengok, dia dah masuk data untuk 2021 up to first quarter. First quarter maksudnya bulan 1, bulan 2, bulan 3 punya data dia dah upload dah. Okey. Dan sekarang dah habis bulan 6 baru habis kan? So dia akan upload pula data untuk second half. Macam tu. Okay, so package ni 10,000. Apa yang tuan-puan akan belajar? Brand identity, corporate identity, brand story, brand process, brand activity, branding, brand tool, tool apa nak guna, brand equity, understand the ownership, brand positioning, customer persona dan trademark. Okay, banyak banyak ni. Dalam masa 6 bulan insyaAllah. Dan saya tambah lagi bonus, belajar tentang macam mana nak buat marketing plan. Dalam marketing plan tu ada pricing strategi semualah ya, dan kita akan belajar tentang distribution channel. Saya bawa produk-produk usahawan ya ke dalam dan luar negara. Kalau dalam tu contoh saya nak bagi, saya bawa produk Faiza ya untuk non-traditional market, saya pasarkan di hospital dan saya pasarkan juga masuk ke airline, 15 airline. So dimaklumkan secara rasminya bisnes itu terjejas sebab airline tak berjalan. Okay. So tak apa, kita susun strategi lain ya. Okay. Okay, seterusnya kita ada package B, iaitu sama juga dengan package tadi ya, tetapi coaching ni hanya 3 bulan ya, support semua 12 bulan, dapat juga Voyager ya. Dapat semua ini tetapi marketing dengan marketing plan dengan distribution channel saya tak ajar ya, tetapi masih saya boleh linkkan. Dan lupa saya nak cakap tadi, untuk bawa produk ke luar negara saya ada special arrangement ekspor barang tanpa menggunakan traditional export, iaitu kita gunakan cross border e-commerce. Ini pun ada geran tambahan up to 20,000. Siapa nak nanti? Seronok saya cerita ni. Inilah cara saya membantu usahawan ya, Cik Aris, Puan Azimah, Cik Elmi. Okay, so ini masuk kepada e-commerce, geran e-commerce tadi. E-commerce dan consumer intelligence dapat sekali. 10,000 dapat dengan domain 13, boleh linkkan kepada 13 sales channel, WhatsApp, WeChat, Facebook, Telegram, macam-macam lah tu ya. Kemudian boleh dapat domain name, kita susunkan SEO, payment gateway, dapat 25 user, unlimited integration, boleh 10 location, maksudnya kalau ada 10 kedai boleh buat 10 cawangan. Ada post system dalam tu ya. Kemudian wholesale portal, boleh jual secara wholesale, boleh create referral marketing, maksudnya macam affiliate macam tu ataupun dropship ya. Phone account login ya, broadcast center, 3 kali online training, maintain 12 bulan, online support 12 bulan, consumer intelligence access 12 bulan. Jadi tuan-puan, untuk ni you all dapat 500 kredit tau untuk consumer intelligence. Jadi setiap kali nak buat produk, setiap kali nak buat campaign, gunakan consumer intelligence. Ada training untuk consumer intelligence ya. Okay. Package ni semua 10,000. Okay. Right, dan package B adalah 6,000 ya. Dia punya sales channel 7 sahaja, 5 user instead of 25, 3 location instead of 10 location tadi. Okay. Boleh buat free gift promotion, purchase with purchase, boleh deliver monitor, delivering system ya. Training hanya 1 kali, support 12 bulan. Dan yang ini adalah package 4,000 ya. 4,000 ni dapat juga consumer intelligence, tetapi you tengok sales channel dia hanya 2, user pun 2 ya, integration apps 5,
satu location. Boleh letak maksimum produk. Yang tadi package 6,000 dengan 10,000 unlimited produk ya. Okay. Discount voucher boleh create tetapi dekat dua package ini tak boleh buat wholesale. Ya, tak boleh buat wholesale dan tak boleh buat dropship. Itu dia punya kurang daripada package yang 10,000 tadi. Okay. Dan semua package ni ada dua agensi ataupun dua entiti yang menawarkan grant ataupun saya suka lagi menggunakan perkataan dana padanan. Ya, dana padanan ni maksudnya sebahagian tuan-puan perlu keluarkan duit sendiri. Okey, kalau kata sekarang saya cakap okey package saya tawarkan tadi 10,000. Kalau nak consumer intelligence je dah 12,000 kan. Okey. Sebab saya smart partnership, Datel menawarkan package khas buat usahawan-usahawan semua dan bolehlah saya cakap tu branding tu semua dah jadi free lah kan. Package e-commerce tu dah jadi free lah kalau nak ambil consumer intelligence sahaja ya. Jadi dekat sini grant yang ataupun dana padanan yang ditawarkan oleh MDAT ya melalui BSN ditawarkan sebanyak 50% ataupun maksimum ceiling dia adalah 5,000 ya, tidak termasuk SST. Maksudnya kalau tuan-puan ambil 10,000 tadi, tuan-puan hanya perlu keluar 5,000 ya plus SST 6% maksudnya 600. 5,600 untuk dapatkan package 10,000 tadi. Okey. Dan apakah syarat-syarat? Okey. Mesti ada SSM ya ataupun koperasi boleh juga. Okey. Dan own 60% oleh rakyat Malaysia dan beroperasi selama 6 bulan mengikut SSM ya, mengikut SSM. Average sales lebih kurang 4,200 sebulan ataupun turnover setahun. 6 bulan tu adalah setahun 50,000. Tapi dia ambil average ya, maksudnya kalau bank statement tu dia hanya perlukan dekat sini adalah 2 bulan saja bank statement kan. Jadi kalau 2 bulan ada sale 4,000 lebih, 5,000 untuk 2 bulan dah eligible dah ya. So apakah dokumen yang diperlukan? Pertama mesti isi digitalization form ni. Pihak saya akan berikan. Ada sertakan IC director. Okey, kemudian tu mesti ada SSM yang dah lebih 6 bulan. Latest audit untuk company yang ada sendirian berhad. Kalau tak ada latest audit ni tak apa, sertakan bank statement bodoh ya. Saya dah submit banyak dah. Ini tak ada pun management account, audited tu tak perlu pun tak apa ya. Kemudian quotation dan invoice disediakan oleh pihak kami lah ya. Dan service provider kami berdaftar dengan MDAT ya. Alright. Dan grant kedua kita tak panggil grant lah, kita panggil dana padanan yang ditawarkan oleh pihak MARA untuk digitalization ya. Ini nanti boleh pilih under ICT. Saya rasa Cik Haris lebih mahir kot benda ni ya. Okey. So syarat permohonan adalah 60% milik Bumi Putra. Tadi milik Malaysia ya untuk MDAT tu. Yang ini milik pemilikan Bumi Putra. Kalau silap mohon betulkan Cik Haris. Okey, berdaftar dengan SSM. Pendaftaran mesti beroperasi lebih 6 bulan dan memiliki premis. Saya tak pasti, nanti kita tanya dengan Cik Haris sama ada sekarang untuk premis masih perlukan premis lagi atau tidak ya. Dokumen yang diperlukan adalah borang permohonan MARA. Saya pun ada kopi dalam bentuk Excel yang saya boleh beri beserta dengan checklist ya. Perlukan salinan SSM, salinan kad pengenalan pemilik, satu gambar pemohon berukuran pasport perlu ditampal pada borang, profil syarikat beserta dengan peta lokasi. Peta lokasi ni kadang-kadang usahawan, ini pengalaman saya lah, saya just nak kongsi. Kebanyakan usahawan yang dapat borang ni tak semua akan reply kat saya tau. Kenapa? Dia tengok borang je dia nak pingsan. Tengok borang marah tu nak pingsan. Saya cakap janganlah pingsan. Saya kata tak apa. Macam mana pihak saya membantu? You isi apa yang tahu. Yang tak tahu you tanya. You screenshot you tanya. Boleh kan? So itu je. Okay, kemudian
profil syarikat kena ada peta lokasi tu hanya ambil gambar, boleh ambil gambar daripada Google, you letak arrow, letakkan gambar premise you ataupun logo will do. Okay. Gambar premise luar dan dalam premise ya. Lesen PBT. Nombor lesen PBT dengan peta gambar premise ni nanti kita rujuk dekat Cik Aris. Okay, 3 bulan terkini penyata bank, sebut harga dari konsultan akan disiapkan oleh pihak saya sebagai pemudah cara. Jadi ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MARA, okay, untuk dana padanan. Alright. Ini contact number saya, ada website juga. Jadi siapa-siapa nak screenshot, boleh screenshot ni. Ataupun saya akan share dekat group nanti ya. Okay. Alright, terima kasih semua. Saya rasa saya dah habis dah. Dah habis dah presentation. Boleh saya buka pada pertanyaan Puan Hazimah dengan Cik Aris? Okey, boleh. Okey, terima kasih Coach Rosie. Okey, para usahawan sekalian, okey, jika ada pertanyaan boleh tanya Coach Rosie berkaitan dengan geran-geran. Yang bagi MARA tu saya belum dapat maklumat, tapi untuk usahawan-usahawan Giat MARA boleh isi link yang saya dah edarkan kepada pengurus dan cikgu-cikgu untuk taklimat berkaitan pinjaman dan apa geran yang ada di MARA pada 29 hari bulan ni. Di sana boleh tanya terus pada pegawai MARA. Okey, ada apa-apa soalan boleh ajukan, buka mic dan tanya. Terima kasih. Okey, ada satu pertanyaan kat sini. Saya dah 2 bulan, Tadi daripada Cik Tuti, dah 2 bulan tak berniaga. Maksudnya kalau 2 bulan tak berniaga tetapi masih ada, maksudnya tutup kedai ke ataupun masih berniaga online ke macam mana? Kalau untuk MARA, as long ada transaction masih okey lagi. Sebab saya ada tanya dengan pihak MARA, dia bergantung pada pihak MARA negeri lah sama ada nak reject masih perlukan premis atau tak. Tapi saya maklum dalam masa sekarang siapa sahaja, sedangkan saya yang buka wedding hub tu pun saya tutup kan. Jadi kan yang kecil-kecil bayangkan. Jadi saya mohonlah mungkin pihak MARA boleh pertimbangkan untuk masa sekarang ya, yang mana tak ada premis tetapi masih lagi menjalankan online, mungkin boleh pertimbangkan permohonan mereka ya. Tapi kalau untuk MDEC tu memang tak ada masalah, memang tak ada premis pun tak apa, online pun boleh. Okay, macam ya kan. Tak apa, teruskan. Jadi macam sekarang, okay, lepas tu soalan seterusnya. Okay, kalau ambil package 4,000 boleh upgrade kemudian ke jadi 10,000? Boleh, tapi dia punya kira upgrade maksudnya tambah 6,000. 6,000 jadi 10,000. Boleh, tapi kredit dia akan untuk dia akan renew lah kredit. Okay, dia boleh upgrade. Tapi upgrade kena bayar penuh, dia bukan upgrade, dia kena bayar penuh. Okay. Share semula slide selepas base sebelum base tadi. Sebelum base. Okay, sebelum base tadi adalah MDEC kan? Yang ini kan? Okay, nak ambil gambar ke apa? Nak ambil gambar saya besarkan. Sebab saya akan share slide ni insyaAllah. Okay. Sudah? Alright, 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay. Ada apa lagi nak tanya? PKP kedai gunting. Kedai gunting memang tak boleh buat operasi ya. Jadi sebelum ni, masa baru-baru PKP, saya terus terang saya katakan saya baru sahaja
launch saya punya wedding hub. Saya cerita pengalaman sikit tuan-puan. Okay. Saya baru launch saya punya wedding hub, Rimbun Wedding Hub. Kita launch dan kita buat event di PWTC. Okay. Selepas tu PKP Bila PKP ramai saya macam terduduklah sekejap sebab investment yang dilakukan tu sangat banyak. Okay. Termenung seketika. Tapi dalam masa yang sama saya dengar banyak orang cakap bila ada pandemik ni kita stick kepada bisnes kita jangan tukar bisnes lain. Saya nak cakap macam ni. Kalau macam kedai gunting dah tak boleh beroperasi. Takkan nak duduk saja. Activity branding still buat tetapi you have to find an option. Apakah produk yang boleh you jual untuk to make you survive? Mungkin produk extension yang kita katakan produk extension, mungkin you buka kedai gunting tetapi you buat live video, mengajak orang menggunting, ajar orang gunting, yang boleh buat kat rumah dan you jual package gunting tu. Tak? Ataupun you jual cream shaver dengan shaver set. Yang itu you boleh beli pun kat mana-mana, lepas tu you jual semula. Tapi you ajar, untuk keselamatan, you letak ni untuk mengelakkan bakteria ke apa. You boleh buat video education. Itu adalah value yang you ketengahkan. So, itu nama dia extension product. And dari situ, you can create you punya followers sebenarnya. Akan build trust. Jadi selepas ni, habis dia COVID, tutup, orang akan berlumba-lumba pergi kedai you. Betul tak? Itu adalah satu strategi. Jangan duduk sahaja. Kemudian untuk MDEC tu, sis PKP agak tak cun statement. Boleh ke guna bank statement sebelum itu? Kalau kata 2 bulan statement terakhir tak mencapai 5,000 ataupun 4,200 tu, katalah 2-3,000, can support with sebelum-sebelum ni, boleh support. You nak bagi 6 bulan pun boleh untuk mereka tengok. Tetapi kelulusan tertakluk kepada mereka. Kita boleh cuba. Kita sebagai usahawan gini je lah. Saya nak bagi tahu sikap segelintir usahawan. Segelintir belum cuba dah mengalah. Macam ni lah, belum perang dah surrender dah. Saya sakit hati lah. Kita sebagai usahawan, jiwa kita jihad tau. Rezeki kita ni, kita memang sangat bergantung kepada rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Tahap tawakal kita memang maha dewa lah. Jadi, bila kita buat, kita nak sesuatu, kita kenalah buat dulu. Ini nampak borang pun tak submit, lepas tu you cakap susah nak dapat. Mana saya tak marah kan? Saya marah Cik Haris dengan Puan Nurul lagi, Puan Azimah lagi marah kan? Baru tengok borang dah nak muntah. Macam mana? Jadi buat dulu. Konsep saya adalah cuba dulu. Untung-untung dapat. Tak dapat tak apa. It's okay. Namanya bukan rezeki kita. Banyak lagi benda lain. Lagi apa dia? Jadi tak cun pun tak apa. Hantar je. Kita cuba. InsyaAllah. Dapat. Tak dapat tak apa. Ada seseorang tunjuk tu. Telur pindang tunjuk dia punya Instagram misalnya. Ada apa lagi nak tanya? Ada apa lagi soalan? Betul kata Coach Rosie tu. Cuba dulu. Kalau tak cuba kita tak tahu. Rezeki masing-masing. Tapi kalau tak cuba tak ada rezeki pun. Dia macam ni lah Cik Aris. Kita nak mohon masuk college kan? Tapi borang tak hantar macam mana? Lepas tu kata tak dapat. Susah. Ini memang nak kena rotan dengan saya ni. Alright. Ada apa-apa persoalan lagi? Sopan santun. Boleh bersuara, kita interact sikit. Kalau macam home spa macam mana ya coach? Home spa kalau MDEC tak ada masalah boleh mohon. Kalau Mara mungkin tak boleh lah untuk nak mohon granit, tetapi kalau umur bawah 40 boleh mohon putra. Kan? Ada lagi grant, yang tu bukan grant, tu pinjaman.
Itu pinjaman tapi tak ada tanpa interest. Penjamin, tanpa rancangan perniagaan. Itu yang rancangan perniagaan yang biasanya usahawan kantor itu. Tapi alhamdulillah. Tapi dia tak open pada semua. Dia hanya untuk lepasan IPMA, Institut Pengajian MARA je. Ya, saya. Usahawan. Ya. Okey. Sekejap. Semua nak pendapat ni. Okey, saya go through sekejap. Macam mana yang approval berapa lama? Okey. Kalau untuk MARA, pengalaman saya Cik Aris, saya cakap pengalaman saya Kalau untuk MARA, biasa kalau submit SOP MARA 2 minggu proses. 2 minggu proses. Lepas tu masa tu pihak saya sediakan quotation, sediakan quotation. MARA proses dalam masa 2 minggu, complete document. Selepas tu MARA akan keluarkan satu surat kelulusan. Pelantikan kepada pihak saya. Okey? Lantikan. Lepas tu saya kena keluarkan invoice, keluarkan invoice dan dalam masa 30 hari ke macam tu pihak MARA akan keluarkan cek. Dah bila dapat cek tu dah boleh dapatlah. Dekat MDEC SOP dia 30 hari tapi untuk PKP ni agak lambat sikit. Biasanya akan ambil masa antara 30 ke 60 hari. Okey, daripada Fiza Zaini, adakah maksud Puan Rosie pelbagaikan produk? Pelbagaikan produk untuk masa sekarang, untuk bisnes-bisnes yang terkesan. Okey, bukan pelbagaikan produk, kita kena kreatif melihat peluang-peluang lain yang wujud. Contoh apa yang saya nak bagi? Saya bagi contoh bisnes apa? Tolong bagi kat situ. Okey, contoh saya nak bagi Loseta tadi. Loseta bisnes terkesan juga, PKP bukan tak terkesan. Tapi walau PKP pun dia berjaya tingkatkan jualan dia. Kenapa? Okey, pertama, kami sebelum ni dia ada lebih kurang lebih 70 SKU. 70 SKU Saya bagi dia assignment, saya kata tolong listkan 10 hot selling item. 10 saja. Dia kata 10 je coach. 10 je kak. Dia listkan 10 hot selling item. Saya nak tahu berapa dia punya sale. Okay. Kemudian push that 10. Menjadi strateginya. Okay. Strategi menjadi dan sale dia naik. Kemudian strategi kedua, saya bagi dia tahu dia. Saya kata kek setahun orang beli berapa kali? Kalau ahli keluarga 5 orang, dia akan beli 5 kali kek. Betul tak? 5 kali dia beli kek. Ada potensi tak dia beli kek lebih dalam masa setahun? Tak ada. Kecuali dia nak makan-makan macam tu lah. Okay. Ada 2 strategi yang saya bagi dia. Pertama, keluarkan ikut season. Contoh, kek indulgence durian. Okay. 3 bulan, 3 bulan keluar, lepas tu mango letup pula dia buat. Lepas tu dia buat apa? Dia ada circle dia. Macam contoh kalau McD ada buat yang prosperity tu keluarkan raya Cina je. Jadi buat orang ternanti-nanti. Boleh juga. Nombor strategi seterusnya saya cakap dengan dia, buat satu package DIY cake. Okay, sebabnya orang PKP kat rumah. Ibu, parents pun banyak kerja kat rumah. So bila buat kat rumah, masa-masa stres, level of stress ni boleh burn out lah sebenarnya. Jadi, create satu engagement moment. Sebab tu bila you faham your customer segmentation, okay, saya nak ulang sikit. Customer segmentation ni apa? Okay, macam kalau kita nak berkahwin dulu, okay, nak berkahwin, kita kan nak mengurat, okay. Nak mengurat kan kita kena faham pasangan tu. Barulah ada chemistry kan. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak mengurat? Sama juga dengan pelanggan. Kita kena faham dia. Baru kita boleh cakap same language ataupun same wavelength. Barulah dia sampai frekuensi tu baru sampai. Sama juga. Jadi saya cakap faham pelanggan yang kalau sebelum ni dia ingatkan pelanggan dia adalah ibu berkejaya. Rupanya lebih 50% pelanggan dia adalah suri rumah sebenarnya. Bila kita tengok balik consumer intelligence. Ya, kalau kita tengok akal, kita ingatkan dia pekerja. Okey, ibu-ibu yang bekerja.
Rupanya bila kita buat consumer intelligence, ibu-ibu suri rumah yang memiliki anak 15 tahun ke bawah. Okay, hanya berapa peratus, tapi ibu berkejaya pun menyumbang juga. Jadi kita combinekan tu, kita create a moment. So saya kata jual kek DIY, biar anak-anak deko ya depan mata emak, buat sama-sama, create the engagement moment, create different motor skill. Daripada tengok gadget, daripada tengok movie, you buat benda macam tu. Sales dia meningkat 20%. Okay? Dan apa lagi yang membantu Loseta ni meningkat, saya katakan buat collaboration. Jadikan one stop center. Orang beli kek di Loseta, boleh dapat bouquet flower sekali. Boleh beli bouquet flower, boleh beli hadiah sekali. Jadi dia berkolaborasi dengan kedai-kedai bunga, dengan kedai-kedai yang buat hamper. Cantik tak strategi tu? Alright? So bila susun tu, tujuan kita ada objektif adalah untuk meningkatkan sale. Okay? Nak pelbagaikan produk boleh, tetapi kalau boleh yang sama dengan kita punya branding. Okay, maksudnya kalau kita katakan dulu kita buka kedai basikal, janganlah tiba-tiba kita nak jual something yang lari macam tu kan. Jadi nanti you kena buat branding lain. Okay, jadi kalau boleh buat something yang align, yang sama. Okay. Alright. Lagi, ada apa lagi pertanyaan? Okay. Ada orang tanya, boleh ke submit MARA dan MDEC sebab tak tahu maknanya boleh ke submit dua-dua sekali? Boleh. Lepas tu dapat, katalah MDEC dapat untuk e-commerce kan? Ataupun dengan MARA dapat e-commerce. Dekat MDEC submit digital branding boleh juga. Lagi satu. Saya tak baca soalan di WhatsApp. Okay. Kalau bukan student MARA, boleh ke mohon dana padanan? Saya rasa dana padanan tu open untuk semua. Dia bukan untuk IKMA saja. Sebab yang ni rasanya di MARA negeri ada. Sebab saya belum dapat maklumat tentang grant ni. MARA belum turunkan ke kita orang. Okay, apa lagi soalan? Boleh tanya dekat chat box ataupun unmute je. Dia kata Luqman, analogi kahwin saya still tak faham. Saya pun tak faham apa benda ni. Soalan. Analogi kahwin tak faham? Tak, kalau pelanggan kita kena faham behavior, itu yang saya cakap tadi. Kita kena faham perilaku pelanggan. Kalau kita nak sale kita meningkat, produk yang kita jual, kita mesti nak pelanggan tu faham apa yang kita nak sampaikan tu. Kita kena faham dia punya karakter, dia punya perilaku. Barulah kita punya marketing tool akan sampai dekat dia. Itu yang saya katakan faham tadi tu. Kena faham dia. Kena faham pelanggan. Okey, satu lagi. Kalau strategi untuk contractor aircon macam mana? Contractor aircon sekarang memang tak boleh beroperasi. Okay? Memang tak boleh datang ke rumah servis. Okay? So kena cari produk lain yang boleh you jual. Ya? Yeah? Tapi rasanya kan saya ada contoh lah. Ya. Yeah. Usahawan aircon kereta di Pulau Pinang, usahawan giat lah ni tapi Pulau Pinang. Dalam masa sekarang ni walaupun kedai dia tak boleh nak buka, dia tetap buat promosi melalui media sosial berkenaan dengan pakej-pakej yang ada. Boleh, tapi jadi, boleh laksanakan, tak boleh laksanakan lagi lah. Dia macam spa lah, macam spa Cik Aris. Saya bagi tahu hari tu ada seorang usahawan spa tak boleh beroperasi langsung daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3. Okey. Jadi saya katakan aktiviti branding perlu diteruskan di social media. Okey. Ya, educate pelanggan dan jual produk. Jual kit. Contohlah you jual aircon. Okey. You jual aircon, mungkin aircon tu you dah kalau nak jual you kena pasang dia. So orang tak boleh nak ni. Mungkin you boleh jual something yang you tengok you punya pelanggan, dia punya karakter. Orang yang beli aircon ni adalah orang yang nakkan keselesaan rumah. Okay?
keselesaan rumah, rasa sejuk, dia suka rumah cantik, mungkin karakter dia, behavior dia ya. Jadi you perlu cari produk-produk yang sama market segment tu. Contohlah you cari humanizer ke ya, cari pewangi rumah ke, ataupun boleh buat jualan spare part yang simple untuk orang buat. Mungkin boleh ajar cuci filter. Contoh, cuci filter, you ajar dekat YouTube ke dekat Facebook, you ajar cuci filter. Lepas tu you adalah satu produk yang you jual. Okey, ni untuk menambahkan keselesaan rumah anda contoh kan, macam tu. Ataupun tukar kapasitor. Tukar kapasitor senang je, buat satu video macam mana nak tukar dan letak situ. Okey, kapasitor boleh dapat daripada saya melalui online. Saya pernah tengok satu Facebook ni Tuan Haris. Dia mesin basuh. Ya betul, Johor. Dia repair mesin basuh tu kan? Jadi dia dapat satu branding followers dia, kemudian dia boleh jual juga produk. So untungnya digital ni kita boleh sampai di mana-mana. Satu Malaysia. Saya baru-baru ni kelas saya asas keusahawanan hari tu untuk usahawan Johor. Dia cakap dia mengajar tuition. Saya cakap dengan dia tuition, kelas tuition tak boleh buka. Pemikiran dia masa tu dia kata dia mengajar budak-budak kampung. Internet susah dia kata. Macam mana nak mengajar? Saya cakap dengan dia, pelanggan puan sekarang bukan kampung lagi dah. Pelanggan puan dah satu Malaysia dah. Dia macam terkejut. Dia kata, you ke boleh? Boleh cakap dengan dia. You kena buat branding sahaja. Macam tu. Okay? Branding dan promotion. Ya, branding dan promotion. Okay. Okay, ada apa soalan lagi? Okay, Cik Lokman, jika saya ingin package grant AI dan coach puan, bagaimana? Kerana yang lain seperti integrate post, channel manager dan lain-lain termasuk payment saya sudah ada. Boleh terus nanti tim saya, dia akan bagi link untuk daftar. Ya, boleh bagi dekat chat box, rasa dah bagi dah tadi. Tapi boleh bagi lagi bagi dekat chat box Okay. Boleh daftar dan boleh pilih nanti. Boleh pilih. Daftar ini ada soalan daripada Nasi Malaya. BSN boleh apply untuk berapa grant? Mana seorang tu untuk berapa grant kalau untuk BSN? Dia tak kisah berapa grant tapi maksimum claim dia 5,000. Kalau kata dia ambil grant untuk website 4,000, jadi dia baru claim 2,000 kan? Separuh, 50%. Baru 2,000, jadi dia ada balance 3,000, dia boleh minta yang 3,000 tu. 3,000 katalah dia nak ERP system. Tapi yang faham ERP system, saya ada provide juga grant untuk ERP system yang mana untuk post system, inventory, HR, staff boleh punch card daripada handphone je. Quotation boleh buat daripada handphone sahaja. So boss boleh monitor helicopter view. Daripada transaction duit keluar masuk, accounting, automated accountant. Tak perlu hire accountant luar. Budak SPM pun boleh buat benda tu. Ya, key in data je. Yang tu ada grant juga. Tu grant ERP nama dia. Dekat website saya belum letak lagi. Nanti boleh insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh buat sesi lain kot untuk ERP ni puan. Itu macam mana nak otomasikan kita punya operasi perniagaan. Okay. Okay, ada satu soalan lagi. Mana dia tadi? Saya dah isi borang digital tu, tak lepas dia kata. Tak lepas kenapa? Tak pasti. Cik Azhar boleh buka mic tanya terus. Unmute dan tanya je. Puan, dengar tak? Ya, dengar. Dengar. Saya dah isi borang tu, lepas tu bahagian yang email tu dia kata, dia bagi contoh email kan, saya tulis email saya tapi tak lepas lah. Tak lepas. Kenapa? Borang apa? Nak tahu borang apa? Kan ada banyak package yang puan bagi tu. Lepas tu saya ada tanya juga package yang apakah semua intelligent tu dia termasuk ke dengan package yang lagi satu tu? Alamak apa satu gitu. Dia termasuk ke dalam package tu?
Customer intelligent. Customer intelligent kalau pilih branding pun termasuk, kalau pilih e-commerce pun termasuk. Oh, maksudnya customer intelligent ni adalah sebahagian daripada e-commerce tadi ke ataupun dia berasing? Tak, dia asing tapi saya bundlekan package tu. Oh, Maksudnya saya dengan kerjasama tu. Okay, jadi siapa yang pilih e-commerce dia dapat terus customer intelligent. Oh, bila masuk e-commerce termasuk dengan customer intelligent lah. Okey, so tadi saya dah masukkan tadi tu yang tak lepas tu kenapa saya pun tak tahu. Apa nanti Cik Azhar boleh PM saya? Okey, nanti saya PM puan lah ya. Ya, okay, terima kasih. Sama. Okey. Apa sistem nak geran ERP? Nak geran ERP. Apa sistem tu ERP? Okey, nanti boleh PM saya insya-Allah. Saya bantu. Ya. Nampaknya Mara kena buat. Kena buat satu lagi sesi ni ERP. Ramai tanya. Tak apa, nanti Cik Elmi akan uruskan. Cik Elmi akan handle nanti. Boleh. Okay, ada apa soalan lagi? Kita akan buat demo terus nanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Hana, apa khabar? Sebelum ni saya buat usahawan aircon. Oh, okey. Okay, lepas tu aircon dah tak boleh. So saya buat makanan burger dan air, minuman. Okey. Okay. So apa grant ataupun pinjaman yang saya boleh dapat untuk saya nak majukan kedai burger saya dan minuman? Kedai burger Cik Daniel buka sendiri atau ambil licensing? Buka sendiri dan license. License brand apa? Maksudnya license tu dia ada di BKL ke? Bukan license. Licensing tu macam contoh dia berniaga sendiri. Okey, maksudnya Cik Daniel berniaga sendiri. Okey, strategi Cik Daniel kalau saya nampak adalah Cik Daniel perlu create community ya. Sebab Cik Daniel boleh hantar Cik Daniel punya makanan ataupun burger tu dekat sekitar 10 km radius contoh. Okey. Salah satu cara nak branding, Cik Daniel perlu masuk ke dalam Foodpanda ataupun GrabFood tetapi create bundle. Okey, create bundle maksudnya combo dengan air ke dengan apa ke dan buat uniqueness Cik Daniel. Unik tu kedai burger ada banyak kedai burger. Jadi apakah keunikan kedai burger Cik Daniel? Okay, contoh saya makan Lizzo punya burger Lizzo adalah satu usahawan klien saya yang saya bantu dia untuk digital ya. Dia punya patty tu memang tak dapat dekat tempat lain. Patty dia memang sedap. Jadi kalau you jual burger, you buat patty yang you beli patty biasa tu, yang beli patty frozen biasa, dia akan jadi biasa dengan orang lain lah. Tapi kalau patty tu you buat sendiri, ya, you tengok burger bakar ke apa, kan? Dia boleh jual up to RM26 satu. Okay. Dan kalau di Foodpanda, orang tak kisah pun bayar mahal. Jadi you create something. Kalau you rasa macam you baru nak start, okay, you boleh buat sendiri dulu tapi you buat SOP resepi tu you buat SOP supaya dia standard. Rasa buat R&D betul-betul kau-kaunya. Okay. Selepas tu kalau you dah grow, kita boleh guide you untuk licensing. Kan? You dah boleh buat contract manufacturing. Saya boleh share nanti in future kita ada program dengan PNS dengan PNS dan kalau besar lagi kita ada program dengan SME Bank untuk program umbrella. Dan saya bantu usahawan saya juga untuk dapatkan dana. Contoh dia buka licensing program ya, kita masukkan dalam program umbrella di bawah SME Bank boleh dapat up to 500,000 seorang franchisee licensing. Okay. So boleh buat dia apa-apa perniagaan pun Cik Daniel dia bermula daripada kecil. Saya mula berniaga daripada kecil. Daripada saya sewa office RM100 sahaja sebulan. Meja kecil je. Jadi tak ada masalah. Dia bukan bagaimana kita bermula, bagaimana kita berkembang nanti. Okay?
Yang penting mesti ada sistem. Okey, saya dah mulakan perniagaan ni dah 2 tahun. Okey. Hampir 2 tahun lah. Okey, dan saya pun ada buat brand burger saya sendiri. Okey, nama brand saya MDR Burger. Apa dia? MDR Burger. Okey. Okey. So, Dah trademark belum? Kalau dah kata brand, kalau kata brand tu dah trademark. Dah trademark belum? Belum lagi. Nanti boleh nanti boleh contact saya. Kita boleh linkkan grant untuk trademark. InsyaAllah saya bimbing untuk trademark. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sebab saya baru rebrandkan satu kedai dia jual kambing perap dia bagi saya nama brand dia. Saya cakap brand ni confirm kena reject Maipo. Ya. Sebab untuk nak konsep brand ni saya kena duduk periksa. Sebab dia banyak akta. Ya, bila you ada nama, you ada trademark saja, you boleh Google Qrenda, trademark tu, nama tu termaktub dalam akta Malaysia. You Google dia masuk dalam akta. Jadi sebab tu tak boleh suka-suka letak je nama. Sebab saya ada usahawan yang dia letak nama, rupa dia terguna nama orang. Ya. MDR So, saya akan hubungi coach. InsyaAllah nanti hubungi saya untuk kita nanti Cik Aris boleh bantu kot untuk grant Maipo, grant harta intelek Ya. Itu up to 90% kan Cik Aris? Ya. Kalau dengan MARA, grant untuk MARA, dana padanan MARA, under base tu up to 90% kan? Maksudnya 10,000 boleh dapat MARA bayar 9,000, usahawan bayar 1,000, betul tak? Harga yang saya letak tu semua belum, dia up to 90%. Tapi MARA ada hak untuk bagi mungkin 80% macam tu lah. Ya? Jadi sekarang ni apa package yang saya letak tu semua belum masuk SST. Nanti ada SST lagi 6%. Okey, coach ada orang minta coach naikkan balik slide yang ada nombor kontak. Oh, nombor kontak. Dia tak sempat tangkap gambar dia kata. Dekat chat pun ada tadi tu. Nanti saya share slide saya dekat group. Siapa yang tak daftar link Google Form tu, dia tak ada dalam record saya. Jadi saya tak masukkan dalam group WhatsApp saya. Jadi rasanya usahawan Giat tak ada dapat yang link untuk form tu. Oh, tak dapat link ya? Mungkin no uploadkan dekat chat no? Link daftar. Kejap ya, saya list nama dulu dekat kita pun boleh Cik Aris? Boleh. Nanti kita akan berhubung dengan ada baik share link, nanti dia orang tu register terus Coach Rosie masukkan je. Cuma nak dapat makluman lah siapa yang lepas dan siapa yang tidak tu lah. Nanti saya sharekan data tu saya sharekan. No, tolong sharekan no. Link daftar tu. Itu kehadiran. Okey, kontak nombor saya kejap Saya harap dapat manfaat lah sesi hari ni. Okey, di screenshot. Okey coach. Nak tanya soalan boleh? Boleh tanya. Coach Rosie nak tanya lah, saya buat ice cream. Saya ada variety of ice cream lah. Saya ada popsicle, saya ada yang bucket, ada yang scoop semua lah.
So sekarang ni Tenderwood ni dia ada problem sikit lah kat sales tu. So ada tak idea macam mana nak buat? So brand saya dah dapat registered trademark. Okay, cuma ni tu lah kat sale tu dia agak sendu lah sekarang. Itulah nak tanya saya on the spot nak idea ni memang. PMTP. PMTP insyaAllah. Nanti mohonlah geran-geran tu, geran coaching apa semua lagi boleh naik, boleh terbang nanti. Fine, sale pun dah sampai 500,000 belum? Belum. Belum, cepat. Apply geran tu, geran branding tu. Sekretariat saya, tolong sharekan link untuk daftar sesi hari sesi hari ni tu. Yang webinar ni. Saya dapat dah. Sekejap Boleh ke Helmi sharekan link dekat tu? Yang di PPM tu, webinar di PPM tu. Sekejap saya Dah ada ni. Dah ada dah? Ada tak? Saya dah masuk pun. Boleh masuk. Dah masuk dah. Okay. Alright. Dapat. Okay. Tu dah ada dah. Tu. Link sesi. Okay. Dah ada dekat group. Chat. Dekat chat box. Okay. Kita tak ambil gambar Kamera masing-masing, buka kamera. Dah habis sesi bertanya, Kak Dia nak tanya lagi. Ada apa persoalan lagi? Sebelum kita ke penghujung. Sebab saya rasa ini pun dah dekat pukul 12, ada yang belum masak. Ada yang belum order panda lagi. Nak tanya lagi satu lah sebab saya nanti dapat geran yang BSN yang BPM buat tu. So saya eligible tak boleh dapatkan lebih geran yang berhutang hari ni. Apa dia point? Macam mana? No, saya dah dapat geran MDEC, geran mana boleh apply lagi point? saya dapat geran BSN hari tu. Dapat BSN, berapa ribu? Yang 5,000 yang BPM buat hari tu. Kalau dah minta yang 5,000 tu, sekarang boleh minta marah punya lah. Okay. So bolehlah kita bergambar kenang-kenangan. Sama-sama.